Kalau hampa nak pi kata bahawa GISB ni tak sesat lagi, aku tak tahu apa jenis kepala otak yang hampa pakai. Apa jenis husnuzon lagi yang hampa pakai. Setelah 6 negeri secara rasmi menyatakan GISBH secara khusus sebagai ajaran sesat. Adakah anda sudah menonton sidang media antara pihak peguam-peguam kepada XXGISB yang baru dilakukan tadi? Tadi pagi pukul 10 lebih kurang. Kita tamat lebih kurang pukul 12. Banyak tersekat lag . Okey. Sorry lah kalau tersekat ataupun lag sebelum ni. Tapi insya-Allah saya akan tunggu juga satu rakaman yang lebih jelas. Tetapi alhamdulillah matlamat kita untuk melakukan sidang media berkenaan sudah tercapai. Mana satu pembohongan nak tengok pun tak tahu. Awak nak cari pembohongan ataupun awak nak cari kebenaran. Kalau nak cari kebenaran, insya-Allah kita nampak apa yang berlaku. Kalau mereka bawa sebelum ni sidang media, mereka bawa anak Abuya Khawlah, kita bawa anak Abuya Atiyah. Kalau mereka bawa 6 orang peguam, kita bawa 24 firma guaman yang mewakili 40 orang peguam dan lebih daripada 40 orang peguam. Kalau mereka bawakan XXGISB untuk menyebutkan tentang cerita kononnya dipisahkan daripada keluarga dan sebagainya, kami bawa lagi betapa ramai orang daripada XGISB yang menyebutkan tentang halnya. Tujuan daripada pertemuan sidang media tadi, tujuannya cukup jelas. Iaitu kita nak orang-orang ahli GISB yang mungkin takut untuk menyatakan kebenaran, takut untuk nak berhubung dengan pihak-pihak berkuasa, untuk mereka tampil. Kami nak bantu mereka dengan cara mereka tampil untuk beritahu. Kadang-kadang mereka ni tak ada bukti. Jangan risau. Kita ada bukti yang banyak untuk menguruskan isu GISB ni. Jadi, sahabat-sahabat boleh insya-Allah masuk. Yang menjadi GISB atau XGISB yang takut untuk nak bersuara, mengambil hak mereka yang telah dinafikan. Yang contohnya perkahwinan mereka ada masalah. Perkahwinan mereka itu mungkin ada isu fasah ke, ada perceraian yang dilakukan secara tidak benar ke, ataupun daripada sudut pengesahan perkahwinan. So, anda boleh rujuk kepada peguam-peguam yang telah pihak kami sediakan. Kita ada lebih 24 firma guaman, lebih 40 orang daripada kalangan peguam yang siap sedia memberikan sokongan secara penuh daripada sudut guaman, sama ada sivil ataupun syariah. Sivil ataupun syariah. Anda nak tuntut gaji anda nak tuntut upah anda, boleh. Jom kita masuk bersama-sama dengan kami insya-Allah untuk kita sama-sama mengangkat kebenaran dan meninggalkan isu penindasan. Hari ini juga sahabat-sahabat, negeri yang ke-6 secara rasmi telah menyatakan fatwa kesesatan GISBH, iaitu negeri Pulau Pinang. Setelah didahului sebelum ini, iaitu negeri Perlis, negeri Selangor, negeri Pahang, negeri Melaka, negeri Sabah, dan ada juga kenyataan daripada fatwa negeri Sembilan yang mengekalkan fatwa sebelum ini. Dan hari ini kita ada fatwa yang rasmi yang ke-6, iaitu daripada Pulau Pinang. Pulau Pinang yang menfatwakan kesesatan GISB. Saya baca satu kenyataan daripada utusan yang menyebutkan Pulau Pinang menjadi negeri terbaru yang memutuskan bahawa ajaran, pegangan serta fahaman oleh Global Ikhwan Services and Business Holding Sendirian Berhad adalah haram, bercanggah serta menyeleweng daripada ajaran Islam. Timbalan Ketua Menteri yang juga yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Maim PP, Datuk Dr. Muhammad Abdullah Hamid berkata perkara itu diputuskan hasil mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang yang berlangsung selama 2 hari bermula kemarin. Beliau berkata,
mesyuarat berkenaan memutuskan ajaran, pegangan dan fahaman yang dibawa oleh pemimpin, pengikut, pekerja atau jemaah GISBH dan rangkaiannya didapati masih meneruskan amalan serta amalan Darul Arqam dan Syarikat Rufaqa Corporation Sdn Bhd yang telah difatwakan sesat. Sehubungan itu, Jawatan Kuasa Fatwa memutuskan orang Islam sama ada secara individu atau berkumpulan adalah dilarang dan diharamkan untuk beramal dan berpegang dengan fahaman atau amalan yang mempunyai persamaan dengannya. Diharamkan mengajar, menyebar dan mengembangkan atau menyokong fahaman ajaran seumpama ini. Orang Islam diharamkan menjadi pengikut atau mengisytiharkan berada dalam majlis perayaan atau sambutan keraian yang boleh dikaitkan dengan fahaman ajaran dan amalan yang mempunyai persamaan dengannya. Katanya dalam Sinar Akhbar di sini hari ini. Untuk rekod, 5 negeri telah mewartakan amalan dan kepercayaan GISB sebagai sesat. Setakat ini Perlis, Selangor, Pahang, Melaka dan Sabah. Jadi 5, campur dengan Pulau Pinang dia jadi 6. Jadi kalau hampa nak kata bahawa GISB ni tak sesat lagi, aku tahu apa jenis kepala otak yang hampa pakai. Apa jenis husnuzon lagi yang hampa pakai setelah 6 negeri secara rasmi. 6 negeri secara rasmi menyatakan GISBH secara khusus sebagai ajaran sesat, dan kesesatan itu bukan datang daripada sudut akidah semata-mata. Kalau sudut akidah memang dah sesat dah. Akidah dah memang sesat. Johor belum sesat. Johor belum keluarkan secara khusus. Tetapi secara umum, mereka telah keluarkan kenyataan berkaitan tentang isu itu. Tetapi satu fatwa khusus berkaitan tentang GISBH belum dikeluarkan. Kelantan, Terengganu juga belum keluarkan. Sahabat, pihak negeri Kelantan, negeri Terengganu, negeri Perak pun sebenarnya, negeri Perak, bahkan negeri Sarawak dan juga wilayah persekutuan ini mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Mereka belum lagi mengeluarkan fatwa secara khusus. Tetapi secara umum, mereka telah menyebutkan bahawa ini adalah ajaran sesat. Sebahagian mengeluarkan secara kenyataan secara rasmi, sebahagian menyatakan bahawa menunggu mesyuarat MKI. Jadi mesyuarat MKI. Jadi sahabat-sahabat kena siap sedia untuk kita mengenal pasti isu GISB. Kalau ni orang-orang PAS, parti, kalau kita sebut tentang politik, orang-orang PAS kena berpegang bahawa GISB ni memang sesat. Itu tanda satu, anda faham tentang GISB ni apa bentuk dia. Yang kedua, anda menunjukkan rasa cinta kepada negara anda, rasa hormat kepada jawatan kuasa fatwa-fatwa negeri ini. Kalau tidak, macam mana awak mengatakan panji yang awak pegang adalah panji agama? Demikian juga, setiap rakyat Malaysia sepatutnya bersetuju untuk kita secara bertukus lumus menghapuskan GISBH daripada sudut akidah. Dia mempunyai masalah yang cukup besar. Bukan sekadar dia masih lagi mengamalkan aurat Muhammadiyah. Bukan sekadar itu. Bukan sekadar dia masih lagi mengamalkan aurat Muhammadiyah. Dia berpegang bahawa Asy'ari Muhammad adalah seorang putera Bani Tamim, yang mana cerita ini dah terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian juga Asy'ari Muhammad tidak mati. Tok guru dia yang disebut Syekh Suhaimi, bukan tok guru langsung lah, Syekh Suhaimi itu dia juga tidak mati. Mereka ini hanya ghaib dan nanti akan muncul semula Imam Syekh Suhaimi sebagai Imam Mahdi. Dan pada ketika itu muncul juga Abuya ataupun disebut sebagai pemuda Bani Tamim ini untuk menyediakan tapak untuk Imam Mahdi. Ini adalah kepercayaan yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan sekadar isu akidah mereka bermasalah, rujuk di dalam fatwa-fatwa. Kesemua fatwa-fatwa ini menyebutkan perkara yang sama. Ini, hampa nak pergi kata mula-mula dulu Perlis keluarkan fatwa. Hampa kata fatwa negeri Perlis ni fatwa Wahabi. Lalu hampa tengok pendetilan-pendetilan tu, hampa tak mau nak percaya apa fatwa yang dikeluarkan. Tetapi Perlis telah secara jujurnya menyatakan GISB ada masalah akidah, ada masalah ekonomi,
ada masalah eksploitasi. Dan kemudian keluar pula fatwa daripada negeri Pahang, yang mana negeri Pahang pun menyebut perkara yang sama, iaitu ia mempunyai masalah daripada sudut akidah dan juga daripada sudut ekonomi Islam yang katanya tidak menepati syarak. Kemudian negeri Selangor sebelum itu telah keluarkan fatwa, kemudian diedarkan warta. Warta ni undang-undang. Yang mana undang-undang ni bukan sekadar dia bagi tahu tentang kesesatan GISB daripada sudut akidah, dia juga bagi tahu kesesatan GISB daripada sudut muamalat, daripada sudut elemen-elemen syariat. Dan dia juga memberikan arahan kepada mana-mana orang Islam, sama ada secara individu atau berkumpulan, adalah dilarang. Dilarang dan diharamkan. Untuk apa? Untuk beramal, untuk menjadi pengikut, untuk mengisytiharkan diri berpegang dengan fahaman tu. Jadi nak kata hang geng JSB ni sebenarnya tak boleh dah. Kemudian mengajar, menyebarkan, mengembangkan atau menyokong fahaman ni. Tak boleh awak sokong. Bahkan memiliki, menyimpan, menerbitkan, menyalin, mencetak, menjual, mengedar dan menyiarkan apa-apa bahan yang menonjolkan fahaman. Itu juga termasuk perkara yang dilarang dan diharamkan. Bahkan menganjur, menyokong, mengadakan atau membantu menjayakan apa-apa perayaan, sambutan, majlis atau aktiviti pun tak boleh. Memberikan ini, TikTokers, fake account sekalian, daripada anggota-anggota JSB ataupun daripada kalangan orang-orang yang bersimpati dengan JSB. Dengar ni. Dilarang dan diharamkan memberi apa-apa kemudahan, sumbangan, pembiayaan, bantuan atau sokongan, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, kepada mana-mana orang atau pertubuhan, persatuan, syarikat, rumah amal, pusat jagaan atau badan lain. Nampak ni? Apa yang ada kaitan dengan JSB tak boleh. Awak boleh dikenakan tindakan undang-undang kerana ini telah diwartakan. Dia bukan difatwakan saja, dia diwartakan. Maksudnya ada tindakan undang-undang yang boleh dikenakan kepada orang-orang yang masih memberikan sokongan, masih lagi mengikuti GISB. Kemudian, beberapa hari lepas, 2 hari lepas, pejabat Mufti Negeri Sabah keluarkan fatwa. Global Ikhwan Service and Business Holdings. Ini fatwa daripada mereka. Ia menyeleweng daripada sudut akidah, seperti mana yang saya sebut tadi. Kemudian dia sebut meyakini amalan bertabaruk yang bercanggah dengan syarak, seperti bertabaruk dengan apa-apa yang digunakan oleh pemimpin JSBH, antaranya makan dan minum air basuhan tangan, rendaman gigi, janggut dan lain-lain. Dan penyelewengan daripada sudut syariat, antaranya tak solat Jumaat. Mendakwa solat Jumaat tidak wajib kerana belum tertegak kerajaan Imam Mahdi. Ini kenyataan daripada fatwa pejabat fatwa Mufti Negeri Sabah. Hampa nak nafikan apa lagi? Benda ni telah difatwakan. Demikian juga menunaikan solat jamak qasar secara berterusan dengan alasan perjuangan fisabilillah. Penyalahgunaan rumah amal untuk mendapatkan sumbangan daripada kerajaan dan orang ramai. Dan yang seterusnya, eksploitasi ahli seperti kerja tanpa gaji dan pembayaran wang tugasan harian. Nampak tak? Ini daripada fatwa, dan hari ini keluar fatwa Pulau Pinang yang saya dah sebut tadi. Sesat dan tidak sesat. Oleh sebab itu, mana-mana parti, mana-mana NGO, mana-mana pertubuhan, mana-mana orang yang melabel diri mereka berada pada jalan kebenaran, orang Islam yang sungguh-sungguh Islam, dia kena menghormati fatwa-fatwa yang telah diberikan ini. Bukan satu, bukan dua, bahkan kita kata berkemungkinan berlaku ijma' dalam perkara ini. Kesepakatan dalam perkara ini. Cuba buktikan kepada saya, mana mufti, mana negeri yang menyokong GISBH? Tidak ada. Kesemua mereka telah memberikan kenyataan. Kalau kita sebut tentang kenyataan, kesemua mereka telah memberikan kenyataan bahawa GISBH adalah ajaran sesat. Kesemua mereka memberikan kenyataan itu, walaupun daripada negeri-negeri yang belum mengeluarkan fatwa. Anda boleh rujuk banyak kenyataan-kenyataan akhbar yang menyebutkan tentang hal ni. Awak nak jadi walaun lagi? Tak boleh dah. Awak tidak ada peluang untuk nak jadi walaun. Tak boleh lagi dah. Awak nak tunggang isu JSB ni? Tak boleh dah. Ini tanda awak menghormati jabatan fatwa. Awak nak kata orang jabatan fatwa tu,
orang jabatan agama ni tidak teliti seperti Abu Yaskibidi. Awak nak kata seperti itu? Saya minta maaf, mungkin saya menggunakan perkataan yang tidak elok. Tapi sahabat-sahabat, adakah kita nak pergi kata bahawa pihak jabatan agama kita ini culas dalam perkara ini? Bahkan sungguh pelik apabila mereka daripada negeri-negeri yang berbeza tetapi menyebutkan perkara yang sama, padahal MKI belum lagi memberikan putusannya. MKI tak bersidang lagi, MKI bersidang minggu depan. Tetapi pihak mufti-mufti yang sangat bertanggungjawab ini telah menggunakan kapasiti yang mereka ada, menggunakan kuasa yang mereka ada untuk menyelamatkan akidah umat Islam, menyelamatkan syariat yang mahu dieksploitasi oleh GISB. Itu berlaku. Itu berlaku. Tak boleh lagi awak nak kata, oh jom, janganlah kamu ni asyik duk cerita tentang buruk dia sahaja. Perkara ini memang dah buruk. GISB ni memang dah buruk. Tetapi ada sebahagian orang yang masih lagi terpedaya dengannya. Ada orang kata, rujuklah kepada sidang media daripada pihak Tun Faisal, yang mana mereka ini telah membuktikan bahawa pihak kerajaan menzalimi mereka. Kami hari ini telah membuat satu sidang media, yang mana sidang media ini membuktikan apa yang dibuat oleh Tun Faisal itu merepek. Kalau hampa bawa Khawlah, anak kepada Abu Ya, kami bawa Atiyah, anak sulung dia. Nak pergi cerita, nak pergi kata anak-anak dia tahu tentang kisah yang berlaku dalam GISBH. Kita bawa Atiyah, anak sulung, yang menceritakan apa yang berlaku. Apa kekejaman yang dilakukan oleh Humam, adik dia. Apa kekejaman yang dilakukan oleh Fatimah, adik dia. Apa kekejaman yang dilakukan oleh Khawlah, adik dia. Bahkan kekejaman yang dilakukan oleh Fadil yang tidak berperi kemanusiaan. Tidak ada nilai manusia. Apa lagi? Awak nak kata daripada sudut geng-geng ni menipu. Mereka telah pergi bertemu dengan pihak berkuasa. Dan kita akan memberikan sokongan padu. Selain fatwa-fatwa negeri. Fatwa negeri dah bagi sokongan kepada kita, kepada kerajaan, untuk meneruskan kes ini. Membantai JSB sampai lumpuh dan tidak bernyawa lagi. Kita pastikan mereka tak bangkit lagi. Kita nak pergi kepada gitu. Semua aib orang begini ke cara Islam. Inilah yang disebutkan di dalam hadis. Mari kita duduk dan kita bergosip. Apa maksud gosip di situ? Makna yang maksudnya kita ribah dekat situ. Ribah dekat situ kita cerita tentang keburukan yang sepatutnya diceritakan untuk berlaku pembaikan. Bukan kita simpan isu buruk. Apabila berlaku jenayah, dia tidak boleh disimpan. Bila berlaku jenayah, kita tak boleh simpan hanya kerana kasih sayang kita kepada orang berkenaan. Ini adalah isu jenayah. Anak-anak kita sedang dirosakkan oleh kumpulan GISB. Masyarakat kita, ahli negara kita, rakyat negara kita sedang dirosakkan. Bahkan umat Nabi Muhammad SAW diseleweng akidahnya, diseleweng pemikirannya, dijajah dan dijadikan perhambaan yang cukup hina. Ini yang berlaku dalam GISB. Nata beruk ni. Minta maaf saya sebut perkataan tak elok lagi. Tak boleh sahabat-sahabat. Ini bahaya. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, hari ini mereka mulakan geng-geng tak bertanggungjawab ni, geng-geng yang melanggar fatwa ni. Ni kita sebut senang lah. Mereka ni geng-geng yang tidak beradab, yang melanggar fatwa. Bukan satu daripada 6 negeri. Bahkan mereka tak malu masih lagi menggunakan nama Muslim, tetapi fatwa daripada mufti-mufti, bukan mufti, daripada jabatan-jabatan mufti, mereka tidak endahkan. Bahkan sebahagian yang lagi teruk daripada tu mengatakan bahawa orang daripada majlis fatwa pun ada masalah. Ini semua sedang berlaku dalam komuniti kita. Kita tak mahu mereka ini hidup. Maksudnya kita tak mahu mereka ini terus menyampaikan fitnah dan juga kebobrokan ini. Tak mahu. Kita nak ia dihapuskan. Oleh sebab itu kita siap sedia peguam-peguam daripada 24 firma guaman. Bukan satu, 24 firma guaman. Lebih 40 orang bersedia untuk membela ahli-ahli GISB. Kita bersedia. Kalau anda tak mahu, tak berani nak bagi tahu kat polis, bagi tahu kepada orang ramai. Supaya orang ramai itu memberitahu kepada kami tentang apa yang berlaku kepada anda. Naik di dalam TikTok saya. Ceritakan apa yang berlaku kepada anda. Maklumkan kepada kami apa penindasan yang berlaku kepada anda. Kami akan berusaha
sehabis baik untuk memberikan kemampuan untuk sokongan kepada anda. Sokongan psikologi, sokongan daripada sudut perundangan, sokongan-sokongan yang pelbagai daripada sudut kewangan pun kita akan cuba memberikan bantuan kepada anda. Bukan kita perlu keluarkan duit daripada poket ini. Tidak. Pihak lembaga zakat ada, pihak NGO ada, bahkan kita sedang dan sekarang sedang membantu ahli-ahli GISB daripada sudut undang-undang dan juga daripada sudut keuangan. Saya seru kepada XX GISB, bangkit, maklumkan kepada kami bahawa anda adalah mangsa dan anda perlukan sokongan. Ini adalah jenayah yang berlapis yang berlaku dalam JSB. Jenayah berlapis, jenayah dari sudut akidah, jenayah dari sudut ekonomi, jenayah dari sudut syariat.